وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Allahumma zidna ilma al-ma ba'. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini merupakan hari ketiga Allah Taala memberikan rezeki kepada kita. Dengan hujan, yang dengan hujan ini seperti mana Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran bahawa diturunkan hujan, dengan hujan akan mengeluarkan samarat. Apa itu samarat? Iaitu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Inilah kelebihan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding kalau sekiranya hujan yang dicipta oleh manusia sendiri. Kerana hujan yang sedikit, walaupun dia sedikit tapi datang daripada Allah, dia boleh menumbuhkan, mengeluarkan samarat, tumbuh-tumbuhan. Tengok besok pagi rumput-rumput jadi hijau balik. Bumi yang mati akan hidup dengan sebab air hujan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kelebihannya. Kita mengharapkan Allah Ta'ala memberikan hujan kepada kita. Allahumma ja'alna sayyiban nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hujan, hujan yang memberi manfaat kepada kami, bukan hujan yang mendatangkan mudarat. Sebab tu bila hujan turun, tuan-tuan doa Allahumma ja'alna sayyiban nafi'a. Dan itu adalah doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan hujan. Hujan ini memberi manfaat, bukan membawa musibah. Kerana air hujan yang turun di bumi ini, tuan-tuan, bumi ini dia ada kadar, dia boleh tampung. Kalau sekiranya melebihi daripada kadar, yang itu jadi musibah. Yang banjir, kan, yang tenggelam, itu sebabnya. Sebab tu bila Allah Ta'ala turunkan hujan, mudah-mudahan hujan ini berterusan, sehingga kita akan mendapat rahmat, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kita membicarakan hari ini bab yang ke-23, babu ma jaa fi takhlili al-lihyati. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menyisir-nyisir janggut pada waktu mengambil air sembahyang. Ini untuk orang lelaki lah. Sebab apa, orang perempuan kalau berjanggut tu nadir, kan? Jarang berlaku. Yang ada cuma satu je musang berjanggut, itulah dia. So, dah tak ada dah, lepas tu dah tak ada dah. Kan? Jadi ini kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kalau sekiranya orang yang berjanggut kalau ambil wuduk, macam mana cara mereka ni nak menyelesaikan masalah fiqh. Kerana janggut ni dia terletak di bahagian muka. Kerana muka ni dia termasuk kawasan yang mesti di bawah rahang ni adalah kawasan yang mesti dibasuh. Jangan basuh depannya. Basuh depan ni tak boleh, kerana di bawah rahang ni termasuk, kan? Jadi dengan sebab itu orang yang ada janggut, yang tak ada janggut jangan pegang, memang tak ada dah. Nah, ni ada. Ada rasa bab zaman Rasulullah ada orang semayang dia main-main janggut dia. Rasulullah kata kalau sekiranya tenang tangannya, maka khusyuklah hati dia. Sebab tu tanda tak khusyuk duk main janggut, kata semayang, mintal. Jadi gitu.
Pesan pada suami, ada janggut jangan main-main macam tu. Tak khusyuk dia kata. Nah, Rasulullah kata tak khusyuk. Jadi kita mendengar hadis yang ke-25 perbicaraan tentang orang yang mengambil wuduk bagi lelaki yang ada janggut. Macam mana nak buat? An Hassan bin Bilal qala ra'aitu Ammar bin Yasir tawadda'a fa khallala lihyatahu faqila lahu aw qala faqultu lahu atukhallilu lihyataka qala wama yamna'uni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyilu lihyatahu maqtu'un. Hadis yang ke-25 daripada Hasan bin Bilal radhiyallahu an katanya, aku telah melihat Ammar bin Yasir mengambil wuduk ia, maka mencelah-celahi ia akan janggutnya, maka kata orang baginya atau berkata ia tu siapa? Makna Hasan. Maka aku kata begini baginya, adakah engkau mencelah-celahi janggut engkau? Katanya, dan apakah yang menegah aku, dan demi sesungguhnya telah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir-nyisir dia akan janggutnya. Ini satu dalil atau hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sahabat yang lain. Dia tak melihat secara langsung. Dia melihat, makna orang yang meriwayatkan kemudian melihat kepada orang yang melakukan. Dia ada an Rasulillah, makna terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia maknanya datang daripada seorang sahabat, raaitu, dia melihat seorang sahabat yang lain melakukan yang demikian. Jadi yang orang yang kedua ni yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama yang meriwayatkan, dia tidak melihat, dia cuma melihat akan perbuatan sahabat. Jadi dalam hadis 25 ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu hari Hasan bin Bilal dia melihat Ammar bin Yasir bila nak ambil wuduk, lalu dia pun mencelah-celahkan, menyisir-nyisir. Menyisir itu maksudnya memasukkan anak-anak jarinya di dalam janggutnya. Buat gini tak? Jadi dia kata, kenapa kamu buat yang demikian? Ketika maknanya bila Hasan bin Bilal ini melakukan wuduk, dia kata, kenapa kamu tidak membuat yang demikian? Kan? Sebab ya Ammar bin Yasir kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ambil wuduk dia buat macam tu. Dia ada janggut, Rasulullah berjanggut ni, dia menyelit-nyelit, menyisir-nyisir janggutnya dengan jarinya. Apa yang menegah kamu berbuat demikian? Maka timbullah hadis ini. Hadis ini mengatakan, kata Ammar bin Yasir, aku melihat sendiri Rasulullah buat. Kenapa kau tak buat? Apa yang menghalang kamu daripada melakukan yang demikian? Itu hadis. Datang hadisnya. Kita tengok yang ke 260 tu. Yang ke 26 tu. An Utsman bin Affan anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhayyilu lihyatahu. Hasan sahih. Satu hadis lain yang diriwayatkan daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu sahabat. Payah zaman sekarang nak jadi menantu dia juga sahabat. Banyaknya kalau sahabat ni tengok tak boleh harap kawan ni kalau bagi anak. Zaman dulu lain, kerana Rasulullah, sehingga kan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam memberi 2 orang anaknya.
Seorangnya meninggal digantikan dengan seorang yang lain. Maka dia berkata, mati keduanya. Maka kata Rasulullah kepada Uthman, kiranya aku ada anak perempuan lagi, nasi aku kahwinkan dengan kau. Maknanya yakin dia dengan Sayyidina Uthman ni. Kan? Ni hebatnya tuan-tuan. Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi kita kena lihat peribadi orang yang cukup hebat. Sehingga dalam satu riwayat menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman ni merupakan sahibul Quran. Sahibul Quran. Dia ni merupakan sahib. Orang yang mengimpun, orang yang mengumpulkan Quran. Dan dia sahib Quran. Dia mahir tentang Quran ni. Sehingga diriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman ni dia kalau sembahyang witir satu rakaatnya habis 30 juzuk baca. Kita ni 30 juzuk 30 tahun baru habis. Sayyidina Uthman baca satu juzuk sembahyang witir khatam 30 juzuk. Berapa lama lah dia berdiri tu kan. Kita yang baca wadduha sampai itu pun ada yang balik dulu. Kan? Wadduha sampai Qul bin Nas, ada yang balik dulu. Minta kain kat dalam pejabat tu balik. Dah dapat hadiah balik dulu, tak tunggu dia. Bayangkan Sayyidina Uthman ni 30 juzuk. Orang kata, wahai Uthman, sembahyang witir satu rakaat dia. Sayyidina Uthman kata, aku telah mengkhatamkan 30 juzuk Quran. Hebat tuan-tuan. Ni sahabat. Nama seorang sahabat namanya Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman ini tuan-tuan, tidak ada akaun yang orangnya dah meninggal, akaunnya masih ada sampai sekarang. Akaunnya masih ada sampai sekarang. Walaupun dia dah meninggal, dia punya wakafnya sampai sekarang masih ada. Masya Allah tuan-tuan. Kan? Di Madinah ada nama wakaf Sayyidina Uthman, sampai sekarang masih wujud. Orang meninggal dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Tapi dia punya harta ni sampai sekarang masih ada lagi. Dijaga oleh satu badan. Kan? Oleh beranak kerajaan Saudi pegang dia punya dana. Dan dia ni merupakan orang yang pahalanya cukup banyak. Ketika mana orang-orang muhajirin datang ke Madinah, orang-orang muhajirin ini menghadapi masalah, orang Ansar di Madinah pun menghadapi masalah. Kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi menguasai ekonomi. Termasuk yang dikuasai ialah makna perigi. Zaman dulu, pada zaman di Madinah, siapa ada perigi itu orang kaya. Kan? Itu orang kaya. Jadi orang yang nak beli air kena bayar. Nak air kena bayar. Seorang Yahudi dia jual air. Tak kira orang Yahudi ke orang Islam tak pendak, kena bayar. Bayar. 3 dirham. Kan? Satu timba 3 dirham. Ada? Bayarlah. Tak boleh minum. Kan? Mana zaman dulu dah ada. Bayar air paip ni pun dah ada dulu. Cuma dia pakai air perigi je. Jadi orang Islam menghadapi kesukaran. Air nak guna penting. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang boleh membeli perigi daripada orang Yahudi ni, aku jamin dia masuk syurga. Jadi orang-orang Islam yang kaya-kaya ni pakat semua berlumba-lumba nak beli. Tapi orang Yahudi ni tak nak jual. Tak nak jual. Dan Sayyidina Uthman ini merupakan seorang yang pandai dalam bidang diplomasi. Dia pandai bincang, pandai orang pandai mesyuarah, dia pandai. Jadi orang-orang Islam yang kaya-kaya nak beli semua tak boleh. Orang Yahudi tu kata, aku tidak akan jual. Tapi Rasulullah dah sebut, siapa yang boleh beli perigi ni, aku jamin dia masuk syurga. Siapa yang tak mau masuk syurga, tuan-tuan? Kan? Tuan-tuan hari ni kalau sekiranya jamin, siapa yang datang waktu jerbu ni masuk syurga?
Semua keluar. Kan? Tapi memang tak keluar pun. Kan? Ada? Ada bayang. Jadi Saidina Osman ni dia datang. Kita cerita sikit periwayat hadis. Kan? Supaya tuan-tuan mengasihi para sahabat. Waktu Rasulullah kata apa? Addibu auladakum salatu khisalin. Didiklah anak kamu 3 perkara. Kan? Hubbu nabiyukum wa hubbu wa ahli. Kan? Hendaklah kamu tanamkan, didik anak kamu cinta pada Nabi dan cinta kepada Ahlul Bait. Kena tanamkan dalam diri kita ni, dalam diri pada anak-anak ni, tanamkan rasa cinta pada para Nabi. Dan siapa yang menjadi Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang sahabat, dia bukan daripada Ansar, dia bukan daripada orang Arab, dia bukan daripada orang Muhajirin, tapi Rasulullah telah mengaku dia sebagai Ahlul Bait, iaitu Salman Al-Farisi. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi ni orang Farsi, bukan Arab. Ketika mana dia ni beri cadangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq supaya gali parit. Dengan sebab itu peperangan tu dimenangi oleh orang Islam. Pakak-pakak berebut, orang Ansar, orang Muhajirin semua nak ambil Salman Al-Farisi, nak jadi saudara. Engkau saudara aku, saudara aku. Rasulullah kata, Salman lam Ansar wala Muhajirin. Dia bukan orang Ansar, dia walakin Ahlul Bait. Allah, menangis Salman Al-Farisi. Sebab apa? Rasulullah mengaku dia sebagai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Uthman bin Affan ini dia merupakan Ahlul Bait sebab dia berkahwin dengan anak Rasulullah. Jadi satu hari dia datang jumpa orang Yahudi ni. Yahudi, dia kata, juallah perigi. Dia kata tak boleh. Tak boleh, dia kata. Aku tak nak jual. Aku tawarkan maknanya 9 dinar. 9 dinar banyak, tuan-tuan. Dia kata 9 dinar pun aku tak nak. Kalau aku jual, nanti duit aku dah dapat, engkau dapat tiap-tiap hari, kau jual pula, lagi untung kau. Tapi 9 dinar tu memang dah terlalu besar. Kan? Okey, dia kata, wahai orang Yahudi, kalau engkau tak nak jual, bagaimana aku sewa 1 hari je? 1 hari ni sewa dengan 9 dinar. Aku bukan nak beli, aku nak sewa je. Oh, Yahudi tu aku tengok 9 dinar, banyak ni. Dia kata boleh lah, boleh. Dia kata boleh 9 dinar, tapi aku tak mau 9 dinar, 15 dinar tambah lagi. Sayyidina Uthman pun bagi. Yahudi, nama pun Yahudi. Kalau berniaga si menambah tu, dia Yahudi ya. Yahudi tu. Kan? Jadi dia pun bayar 15 dinar. Dinar ni duit emas. Kan? Sebab tu 1 dinar 6 ringgit kita. 1 dinar 6 ringgit kita. Jadi tuan-tuan, jadi disewa 1 hari, dah dibayar 15 dinar, sewa 1 hari. Jadi Sayyidina Uthman pun buat pengumuman, hari ini hari yang kepada kita orang Islam untuk ambil air. Jadi hari ini ambil air sebanyak-banyak mungkin. Kita tak kira dia Islam ke Yahudi ke, dia boleh ambil hari ini sebab hari ini free. Hari ni ambil air free. 1 hari dalam seminggu ada hari free sebab aku dah bayar. Jadi orang Islam, orang Yahudi pun ambil air banyak-banyak. Kan? Besok giliran orang Yahudi pula. Ni bos ni, bos Yahudi jual air, seorang pun tak datang. Kan? Dia kata 3 dinar, dulu 6 dinar, turun 3 dinar. 3 dinar pun orang tak nak beli.
meniaga merosot, nampak? Kan? Lala dia datang jumpa Saidina Osman. Wahai Saidina Osman, aku punya meniaga merosot lah. Aku jual dengan air ni, pergi kan kau. Akhirnya dia jual. Perigi ni masih ada sampai sekarang. Kalau pergi ke Masjid Quba, masuk ke dalam kebun, kebun apa ni, tamar di sebelah Masjid Quba tu, perigi tu masih ada lagi. Dinamakan Bi'r Usman nama dia. Sampai sekarang masih ada lagi. Masya Allah, tuan-tuan, hebat. Inilah dia Saidina Osman bin Affan. Itu ceritanya sikit aja. Kalau nak tahu banyak kena baca, kan? Jangan main dengar je, kan? Baca sendiri. Jadi kata Saidina Osman bin Affan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhayyilu lihyatihi. Bahawa Sayyidina Osman mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menyisir-nyisir janggutnya. Ketika mana ambil wuduk, Rasulullah masukkan jari-jari dia dalam janggut dia. Kan? Itu yang diberitahu oleh sahabat, namanya Sayyidina Osman bin Affan. Jadi nak menunjuk pada kita bahawa orang kalau ambil wuduk janggutnya panjang, sunnahnya begitu. Masukkan dia jarinya di dalam. Jangan pergi curah air masuk dalam hidung, mati pula tak sedar. Kan? Kena cara, tuan-tuan. Gitu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula menyisir-nyisir janggut, yakni dimasukkan jari yang basah ke celah-celah bulu janggut itu supaya rata kena air padanya, maka hukumnya adalah bersalahan-salahan ulama sebagaimana dalam masalah yang akan datang. Jadi ulama-ulama ni dia berikhtilaf. Nak jadi wajib ke, sunat ke, bagaimana harus ke hukumnya menyelitnya. Masalah orang ada janggut ni. Maka masalah yang ke-150, menyisir-nyisir janggut dan hadisnya. Di sini telah didatangkan oleh At-Tirmizi, iaitu Abu Isa At-Tirmizi, dua hadis yang menunjukkan di atas menyisir janggut itu diperbuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Bilal, yang mana ra'aita Ammar bin Yasirin tawadda fa khallala lihyati. Itu satu. Bahawa dia kata hadis yang dibawa ni pertama, iaitu dia hadis yang diriwayatkan oleh Hasan kerana dia melihat bahawa Ammar makna menyelit-nyelitkan jari dia ketika mana mengambil air sembahyang, dia selit-selit gitu. Maka dia kata faqila lahu aw qala faqultu lahu tukhallilu lihyatika. Maka dikatakan baginya, atau berkata Hasan baginya, maka kataku baginya, adakah engkau sisir-sisir janggut engkau? Yakni mengapa yang demikian itu adalah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar bin Yasir, dia kata aku buat ni kerana dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kan hadisnya. Maka berkata maknanya Ammar, wa ma yamna'uni, apa yang menegah kamu daripada berbuat yang demikian? Kenapa kalau kamu ambil air sembahyang? Kerana orang Arab ni biasa dia ada janggut, kan? Kenapa kamu tak buat? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyilu lihyatahu. Rasulullah ni dia buat begitu. Jadi dengan perkataan Abu Isa dapatlah mafhumnya akan hadis Ammar bin Yasir ini. Dia kata maqta'. Dan ada satu hadis yang didatangkan di dalam sahih. Jadi hadis ni terpotong, terberhenti dari sudut periwayatan, kan? Ada dengan sebab sesuatu perkara, kan? Sama ada perawinya ataupun dengan sebab sanad dia. Dia jadi hadis ni dia kata terpotong. Tetapi
Abu Isa At-Tirmizi membawakan satu hadis yang sahih. Walaupun hadis yang pertama hukumnya maqta'. Dia terhenti. Tapi dibawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhayyilu lihyati. Bahawa Rasulullah, kata Sayyidina Uthman, aku melihat Rasulullah sendiri yang buat. Jadi ini kerana Sayyidina Uthman melihat sendiri. Tadi maknanya dia melihat atas orang lain. Yang ini hadisnya lagi sahih. Jadi dalam masalah ini ada dua hadis, satu hadis yang maqta' dan satu hadis yang sahih. Dalam masalah 151 telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, dengan hadis inilah berjalan kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu memikir mereka itu akan menyisir janggut, dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i. Jadi ambil pada hadis ini, Imam Syafi'i kata kalau orang ambil wuduk ada janggut disuruh buat. Dia suruh masukkan jari-jari ini dalam, kan? Kerana ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Ahmad bin Hanbal, jika lupa seorang daripada menyisir-nyisir janggutnya, maka itu harus jua wuduknya. Orang ambil wuduk, orang ada janggut, dia terlupa buat begitu. Bagaimana hukum air semayang dia? Sah. Tak perlu ulang lagi. Tak perlu ulang. Hukumnya harus. Dan berkata Imam Ishaq, jika ia meninggalkan dengan lupa, nasaya memada. Mana kalau kita ambil wuduk terlupa nak buat macam tu, terlupa nak buat macam Rasulullah buat, maka dia kata hukumnya tak payah diulang lagi. Tapi kalau dengan sebab sengaja meninggalkan, maka tidak memada, kena ambil wuduk balik semula. Ini telah dipegang oleh Imam Ishaq. Jadi kita ni pegang kepada Syafi'i. Mana Syafi'i kata yang afdalnya dibuat begitu. Tapi kalau sekiranya ditinggalkan, tidaklah perlu maknanya diulang, kerana wuduk itu memada dengan dia. Jadi ini bab ceritanya orang yang mengambil wuduk kalau dia ni jenis orang yang berjanggut, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tak ada janggut memang pasti kena basahkan. Orang yang tak ada janggut ni, kalau ada surat dua ni, basuh ni memang semua kena. Ni sampai bawah rahang ni mesti kena. Tidak kena bawah ni, dia termasuk makna wuduk yang tak sempurna dan tak sah. Jadi bangsa tuan-tuan, jangan main pakai depannya, ambil air dia tampar ke muka. Kerana ada orang yang jenis menamparkan air ke muka. Dibasuh je, basuh. Sedangkan di bawah ni tak kena. Tak sah tau. Kan? Sedangkan di bawah ni termasuk yang wajib dibasuh ketika mana membasuh muka. Kita kena tengok dalam hukum fiqh, had basuhan ni daripada tumbuh anak rambut sampai di bawah ni. Dan ini daripada atas ke bawah, dan daripada kiri ke kanan, daripada anak telinga kepada anak telinga. Mesti kena. Kan? Itu kena tuan-tuan. Wajib. Kan? Itu had muka tu. Jadi itu. Sebab tu bagi orang perempuan ni, bawah ni dia termasuk aurat. Kalau semayang, waktu dia rokok atau sujud, kelihatan bawah rahang dia, maka aurat ni kelihatan, hukumnya tidak sah. Sebab terdedah aurat. Sebab tu kena hati-hati. Kan? Orang perempuan tu kena hati-hati. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuk kepada bab yang ke-24. Babu ma jaa fi mashir ra'si an yabda'a bi muqaddamir ra'si ila muakhkharihi. Bab yang telah datang ia pada menyapu kepala, bahawa memulai dengan hadapan kepala ke belakangnya. Ni gini, kan? Maksud gitu. Hadis yang ke-27. An Abdillah bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi summa zahaba bihima ila qafahu summa raddahuma hatta yarji'a ila al-makani alladhi bada'a minhu summa ghasala rijlaihi. Asahu wa ahsan. Hadis yang asah lagi hasan daripada Abdullah bin Zaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu akan kepalanya dengan dua tangannya, maka berhadap ia dengan keduanya dengan membelakang mulai dengan hadapan kepalanya, kemudian menjalan ia dengan keduanya ke belakang lehernya, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat yang mula daripadanya, kemudian membasuh ia akan kedua kaki. Macam mana Rasulullah buat? Letakkan dua tangan ni daripada depan sampai belakang ni, pusing balik ke depan. Faham tak? Daripada depan ni basuh tangan, jadi letak dekat depan ni, sapu sampai belakang, sampai ke leher ni, belakang leher. Lepas tu ditarik balik ke depan balik. Tu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala. Kita main cecah je kan, macam kena karen. No. Kita kalau sapu kepala macam kena karen. Main cecah je. Sebab tu dia kata tahsinul wudu. Bagaimana Bilal bin Rabah telah mentahsinkan wuduknya. Makna mentahsinkan tu makna apa? Ambil wuduk dengan secara yang sempurna, kemudian semayang 2 rakaat. Rasulullah kata, aku mendengar kejauhan di dalam syurga bunyi terompah kamu. Wahai Bilal, apa amalan kau? Ya Rasulullah, aku mengambil wuduk dengan sebaik-baik wuduk, dengan erti kata yang sebenarnya. Aku semayang 2 rakaat, itu yang kuharapkan masuk syurga. Ya Bilal, aku mendengar terompah kau dalam syurga. Orangnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah taala. Nah, hebat betul para sahabat ni. Orangnya hidup. Kalau dah ke selipernya bunyi dalam syurga, takkan orang tak masuk. Sebab pemilik selipernya ada di luar. Kita pemilik seliper dengan orangnya di Tesco, di JJ. Dalam masjid tak berbunyi. Datang masjid hilang seliper, terus tak datang, sampai air ada datik balik. Ni masalah besar. Sahabat ni tuan-tuan, kasutnya hilang dekat dalam syurga ada. Allahu Akbar. Sebab tu tahsinul wuduk. Ambil wuduk jangan main-main. Kan? Jangan main-main masalah mengambil wuduk ni. Jadi kita ni ambil wuduk acuh tak acuh je kan? Ambil wuduk, kita ni acuh tak acuh je. Orang Melayu kata acuh tak acuh ni macam tak ambil berat, benar. Asal boleh aja basuh, lepas tu semayang. Kan dia kata al-miftahus salah al-wudu. Rasulullah kata apa? Pembuka bagi semayang itu maknanya sahnya solat sebab wuduknya. Tapi kalau wuduk dah tak sah, bertahun-tahun semayang tak sah, kan? Tak sah wuduk, tak sah semayang. Mak tu hati-hati tuan-tuan. Balik nanti cek balik anak-anak kita, cucu-cucu kita ambil wuduk. Balik cek balik, abang ambil wuduk, saya nak tengok. Nak? Abang ambil wuduk. Ustazah ni cakap banyak pula. Nak? Betul? Nah?
Jadi Rasulullah buat macam mana? Ambil air basuh tangan, tangan dibasuh, mula daripada depan, ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan balik ke depan. Gitu. Itulah yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah wahai saudaraku, adalah menyapu kepala dalam mengambil air sembahyang ini sangatlah banyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini walau selai pun sah dah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsah sapu je nah. Sebab wamsah itu disuruh sapu, tak kira berapa banyak ke. Nah, kalau berpandu pada ayat Quran, sapu je. Kalau dah sapu tu kena selai dua helai pun sah. Tapi kita nak ambil yang afdal. Kan? Kita nak ambil yang mana dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak. Kita nak ikut apa? Itba'us sunnah. Yang kalau kita buat, mana itu salah satu daripada tanda cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masalah ke-152 menyapu kepala dan hadisnya. Maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis menyapu kepala dan mengambil air sembahyang yang menunjukkan satu kelakuan. Ini satu kelakuan, iaitu satu perbuatan daripada banyak cara menyapu kepala. Nanti kalau tengok dalam Sunan Ibnu Majah, ada beberapa hadis perbuatan menyapu kepala ni. Semuanya hadis Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam. Tapi ni dia bawa satu kelakuan, maknanya salah satu daripada cara. Hadisnya ialah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi. Dia ambil air sembahyang lalu dengan dua tangannya, kan? Menyapu ia akan kepalanya, air sembahyang, ambil air sembahyang dengan dua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbara, maka berhadap ia dengan keduanya dan membelakangnya. Ni adabkan tangan ni yang dah kena air ni, adabkan, lepas tu membelakangkan. Maksudnya pertama basah, kemudian dihadapkanlah basah ni, ambil air begini, adabkan, lepas tu membelakangkan. Ni membelakangkan maksudnya, belakangan, kan? Tadi menghadap, bila basuh kepala dah membelakangkan, dah tak nampak dah, kan? Maksud dia, ya ini kedua tapak tangannya terlangkup ke ubun-ubun dan terlekap di belakang kepalanya. Demikian juga dan segala hujung jari bertemu sama-sama hujung jari daripada ibu tangan. Dia gini. Dia boleh sapu ni ada tak? Bertemu bertemu sampai ke belakang. Nanti ditarik bertemu balik gitu. Gitu. Itu cara yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'a bi muqaddami ra'sihi summa zahaba bihima ila qafahu summa raddahuma hatta yarji'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Mulai akan lekap, iaitu letak tangannya bertemu hujung jarinya di hadapan kepalanya di ubun-ubun. Mana ubun-ubun? Ini kalau sini maknanya depan, ni ubun-ubun di tengah, kan? Kalau tak tahu ubun-ubun, balik suruh tunjukkan. Tanya mana ubun-ubun, mak, ubun-ubun ni, dia ketukkan kepala kita, kan? Ubun-ubun bukan tak kenal lah. Jadi maknanya ni yang tengah-tengah ni besok tempat keluar roh ni, kan? Roh kita ni keluar balik di situ. Orang beriman lah. Kalau tak beriman, kalau banyak maksiat tu, jalan lain keluar, kan? Dia tak ikut tu. Dan dia kata apa? Kemudian menjalan ia dengan dua tapak tangannya sampai ke belakang leher. Nampak belakang leher. Kemudian mengembalikan, iaitu menyonsang ia dengan menjalankan keduanya kembali ke
tempat yang mula ia daripadanya. Summa ghasala rijlah. Lepas habis begitu baru Rasulullah basuh kaki. Itulah hadisnya tuan-tuan. Bermula kata Abu Isa, hadis ini asah pada bab, dan lebih asahnya dengannya ialah maknanya daripada Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, kan? Masalah yang ke-153, menyapu kepala, mengambil wuduk dan hukumnya. Kita tengok masalah. Bagaimana pendapat ulama-ulama dalam masalah menyapu kepala ni. Bermula menyapu kepala pada mengambil air semayang itu telah ijma' sekalian ulama atas wajibnya. Makna ijma', tak ada yang ulama yang menafikan atau mengkhilafkan atau meringankan, tak ada. Sebab dalil Quran ada. Kerana dalil Quran itu lebih kuat, kan? Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maidah, kan? Ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila engkau nak sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Sebelum nak sembahyang, ambil wuduk dulu, kan? Apa yang kamu nak kena basuh? Muka, kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu birusikum, sapu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai buku lali. Itu dalil. Nak tunjuk dia kan? Itu dalil. Adapun dari segi perbuatan diterangkan dengan hadis. Kerana tak semua masuk dalam Quran. Kalau semua cerita sapu kepala, angkat dua tangan, itu dah jadi buku cerita, bukan Quran lagi. Kerana Quran itu mukjizat. Maka sesuatu yang tidak jelas dalam Quran, maka dijelaskan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang jelaskan. Cara ambil wuduk diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nak sembahyang, Jibril ajar macam mana cara nak ambil wuduk, kan? Ditunjukkan. Maka dia kata apa? Telah bersalah-salahan mereka itu pada kadar wajibnya macam mana. Yang nak sapu ni sampai ke belakang ke, pusing ke depan balik ke, atau kau cuma basah depan aja, ataupun separuh aja, sekali je, lepas tu tak payah ulang balik. Bagaimana? Itu kadar ni nak buat. Maka berjalan Syafi'i, mana apa yang dibuat oleh Syafi'i, pada satu jamaah kepada bahawasanya yang wajib itu ialah barang yang dikata atasnya nama sapu, dan jikalau kena selai bulu sekalipun. Imam Syafi'i faham pada Quran. Bila kata wamsah, maknanya buatlah cara mana pun, janji sapu. Janji sapu. Kena semua ke? Kena separuh ke? Kena walau selai pun, janji sapu. Dia tuan-tuan. Itu ijma' dalam Syafi'i. Jadi Syafi'i pegang. Kalau selai boleh sah. Ini pada Syafi'i. Jadi Syafi'i ni dia ringan sikit. Kalau mazhab lain tak boleh. Syafi'i dia ringan sikit. Basuh kepala ni walaupun selai, janji sapu. Sebab tu yang kita main detak gitu, kan? Yang tu sampai 40 tahun detak, hilang rambut kat sini. Dia dah pergi ke tengah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka berjalan Malik. Ni pegangan Imam Malik. Dan Ahmad bin Hanbal dan satu jamaah daripadanya kepada wajib meratai kepala. Imam Malik kata tak boleh, jenis sapu-sapu ni aku tak nak. Imam Malik kata mesti kena satu kepala. Imam Malik, Imam Ahmad kata tak sah. Kalau tak kena satu kepala main sapu-sapu tak sah. Dia mesti satu kepala. Ambil air ni sapu. Okey. Baru sempurna pada Malik dan Imam Ahmad. Yang ketiga Abu Hanifah, kan? Abu Hanifah dan pada riwayatnya bermula yang wajib sapu kepala mengambil air sembahyang itu 1/4. Dia kalau tak kena 1/4 tak sah. Maknanya Imam Abu Hanifah dia kena 1/4. Sampai belakang.
Ada. Jadi kalau main sapu gini ya tak sah pada Abu Hanifah. Jadi tuan-tuan dia berbeza tau. Ini pada Abu Hanifah. Dan berkata Ibnu Arabi, telah memikir Imam Malik pada masyhur daripada beberapa kaulnya akan wajib menyapu kepala semuanya kerana barang yang dikehendaki ia pada zahir Al-Quran dan perbuatan Nabi SAW. Jadi Imam Malik ni dia menggabungkan di antara Quran dan hadis. Jadi dia menggabungkan Quran dan hadis ni kata sapu dan ada perbuatan yang ditunjuk oleh Rasulullah. Makna menunjukkan bahawa bila ambil air semayang tidak boleh hanya main detak sini je. Dia mesti sapu sampai ke belakang. Satu kepala kena sapu. Itu Imam Malik. Kalau Imam Hanafi, dia mesti 1/4 kepala. Tak ada 1/4 tak sah. Maka Syafi'i, yang Syafi'i ni kau buatlah lagu mana sekalipun, janji sapu. Walau sehelai sekalipun. Jadi dalam masalah Syafi'i ni dia ada longgar. Memberi keringanan kepada masalah, kan? Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Masalah seterusnya, nak sapu berapa kali pula? Dah ditunjukkan hadnya. Had menyapu ni kepada 4 mazhab berapa kali nak sapu? Sekali, 2 kali, 3 kali. Tengok dia punya masalah. Ni pun disebut ulama-ulama kaji dulu dah. Kita tak payah kaji. Kita dengar je. Jangan tidur sudah. Kan? Pada masalah menyapu berapa kali tuan-tuan? Ini telah pun bersalahan ulama. Maka Syafi'i, tengok Syafi'i yang kata sapu je tadi. Pada satu taifah, satu kumpulan daripada Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya sunat pada 3 kali. Sebagaimana sekalian anggota jua yang lain dan tiada lebih atasnya. Mana Syafi'i kata 3 kali. 1, 2, 3 dah. Itu satu taifah, maknanya satu kumpulan dalam mazhab Syafi'i. Mengatakan sunnahnya 3 kali macam sapu yang lain-lain juga. Okey, tu. Yang kedua, mazhab yang kedua, pegangan yang kedua. Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, kebanyakan dia para ulama bahawanya sunat sekali saja. Sebab apa? Sebab apa dia sekali? Sebab perbuatan dia tu sukar. 1 kepala tuan-tuan. 1/4. Nak kena balik ke depan balik. Ini susah kan? Sebab tu dia sekali je. Yang Syafi'i ni ringan. Dia boleh banyak kali. Tapi 3 kali je dia suruh. Jadi tuan-tuan dan bermula hadis yang sahih menunjukkan padanya sapu kepala, sapu sekali saja. Kalau berpandu pada hadis sahih lah, sekali aja. Memada dah cukup. Dan tuan-tuan setengah hadis ringkas atas katanya sapu saja. Jadi kita peganglah mana-mana. Jadi dalam masalah menyapu kepala tadi, kita nak buat cara Maliki ke, cara Hanafi ke, cara Syafi'i ke, basuh sekali ke, basuh 3 kali ke, semuanya ahlan wa sahlan, boleh belaka kita. Yang tak boleh tak buat. Tu yang tak boleh. Tak boleh tak buat. Jadi terpulanglah tuan-tuan. Sebabnya dia kata al-ikhtilaful ulama barakah. Khilaf, sebab khilaf ulama ni dia memberikan kita keberkatan. Mana-mana pun kita buat boleh. Jadi ini menunjukkan ada dia punya kebaikannya. Ada kebaikannya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sampai kat tempat orang yang bermazhab Maliki, jangan buat cara Syafi'i. Nanti dia tegur kita, kita tak boleh nak jawab. Kan? Buat cara dia. Sebab Rasulullah Sayyidina Imam Syafi'i ketika mana dia menjadi imam kepada anak murid Imam Ahmad, anak murid kepada Hanafi, dia ikut cara Hanafi. Meninggalkan kunut. Kerana orang-orang Hanafi tak baca kunut. Jadi kan senang. Imam Masjidil Haram ketika mana datang ke Indonesia, orang Indonesia ni dia mazhab Syafi'i, baca kunut, dia pun baca kunut. Kan senang, tak ada bergaduh dalam masjid.
Asyik bergaduh dalam masjid. Engkau ni. Dah lama masjid orang tak datang. Jangan bergaduh. Satukan saf. Kan? Jangan sebab masalah-masalah ni menyebabkan orang lari daripada masjid. Urus masjid betul-betul. Tuan-tuan, jangan timbulkan perbalahan. Kita tujuan orang nak ajak orang datang masjid, nak makmurkan masjid. Jangan biarkan orang lari. Jangan bagi orang lari daripada masjid. Masjid, kalau orang lari daripada masjid, masjid kosong, tu ada petanda. Kan? Ada petanda. Petanda apa? Maknanya masyarakat tu masalah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, bagaimana kamu nak tengok masyarakatnya, Islamnya baik tak baik, tengok masjidnya. Nak tengok masjid ada tak ada? Ada. Mana yang lebih makmur? Kedai kopi ke masjid yang lebih makmur? Macam kat Seleko tu, makmur. Nak. Sini tak makmur. Kan? Cikgu makmur ada. Tapi yang makmur kan tak ada. Bukanlah salah tuan-tuan. Masalah dia cari rezeki tak apalah kan. Rasulullah dah kata dah, kalau sekiranya masjid ni makmur, orang ramai, tengok yang datang tu. Waktu subuh pula tengok. Maka kalau sekiranya subuh tu ramai, itulah masyarakat yang benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau setakat 5 orang, 5 orang lah. Kalau Pak Imam pun tak datang, Pak Imam pun tak bersyukur. Nah, tapi imam ni datang. Imam Faizal dia datang. Kang marah dia berhenti yang kita pula mengajar ni. Kan? Jadi tuan-tuan, ingat tuan-tuan. Tengok masjid. Lepas tu masjid ni kena jaga betul-betul. Apa yang dibina oleh Rasulullah ketika hijrah? Masjid. Bukan bina dewan, bukan bina kedai kopi. Bina masjid. Ingat tu tuan-tuan. Hari ni orang berubah. Kan? Orang dah tak nak masuk masjid. Kan? Buat kenduri kat kuil. Ya. Ceramah kat masjid. Jadi beza. Ya. Jadi jangan. Rumah kita ni orang Islam, kita ada cara kita. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Jangan samakan. Nah, apa yang kamu sembah, kami tak sembah apa yang kamu sembah. Ingat tu tuan-tuan. Ni rumah kita. Kita bebas nak buat apa. Ingat, nak zahirkan kita ni Islam di sini, bukan di luar. Jadi tuan-tuan kena ingat tu kan. Dan kita tengok masalah menyapu yang paling akmal ataupun yang paling tepat, telah dia ketahui bahawa maka menyapu kepala sebaik-baiknya seperti dalam masalah 152 kan. Itu adalah masalah yang paling tepat sekali. Makna cara yang paling sempurna, ambil air semayang mula-mula macam ni, basuh tangan, adap muka, terbalikkan daripada sini, sapu sampai belakang, balik ke depan balik. Itu adalah yang paling sempurna dan yang paling akmal. Wallahu alam. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi, kiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah masalah tuan-tuan? Ada soalan? Ada soalan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.